Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Faruqi bin Kamal Arifin, nombor metri I20104671. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat satu review buku ataupun saya akan membuat satu ulasan buku yang telah saya baru je habis baca buku ini, iaitu apa nama buku dia? Ini buku dia. Islam Zaman Moden, Cabaran dan Konflik. Okey. Buku ini saya habiskan baca dalam masa 4 hari untuk habiskan baca buku ini, dan saya baru habiskan je baca buku ini pada semalam. Okey, kalau kita tengok buku ini, dia mengandungi 178 muka surat, dan kalau tengok buku ni dia tak adalah tebal sangat. Dia tak adalah nipis sangat, dia macam tengah-tengah macam tu je. Dan buku ini memang sangat-sangat mudah dan padat untuk difahami oleh pembaca. Okey, baik. Dari segi penulisnya pula, buku ini ditulis oleh Fadlullah bin Jamil, dan apa yang saya sangat-sangat menarik tentang penulisnya buku ini ialah dia memudahkan lagi pembaca atau masyarakat di luar sana yang membaca buku ini. Dia menggunakan bahasa yang sangat-sangat mudah dan sangat-sangat faham oleh pembaca, kerana pembaca ingin tahu apa yang selanjutnya terjadi kepada bab-bab yang seterusnya. Itu yang saya sangat-sangat menarik dengan penulisnya ini. Baiklah, dari segi buku ini pula, buku ini dia ceritakan tentang apa? Buku ini dia menceritakan tentang di mana cabaran dan konflik yang dihadapi oleh umat Islam pada zaman moden, khususnya di mana? Di Turki, di Palestin, di Indo-Pakistan, Algeria dan di Indonesia. Jadi diceritalah bagaimana cabaran umat Islam pada zaman tu macam mana. Bagaimana umat Islam mengembang apa semua. Jadi kalau kita tengok dari segi isi kandungan dia pula, dia membahaskan tentang ataupun dia mempericikan tentang ajaran-ajaran yang dibawa pada zaman moden, iaitu khusus di negara yang saya sebutkan tadi. Antaranya dia membahaskan tentang ajaran Qadiani, Zionisme, penjajahan barat, pertemburan umat Islam dan sekulerisme dan sebagainya. Kalau kita tengok di sini terdapat 5 bab, dan setiap satu bab satu ajaran sesat. Setiap satu bab satu ajaran sesat. Contohnya macam bab yang pertama, dia akan ceritakan tentang ajaran Qadiani. So, dia ceritalah tentang sejarah perkembangan dia macam mana, siapa pengasas dia, bagaimana umat Islam macam tu, bagaimana cabaran umat Islam ataupun konflik umat Islam untuk menghadapi ajaran-ajaran Qadiani masa tu, siapa pengasas dia, macam mana dia nak bertapak tu apa semua. Dia cerita memang penuh detail apa semua untuk setiap satu bab. Itu baru bab yang pertama. Okey, kalau untuk yang bab kedua pula, dia cerita tentang ajaran seterusnya, contoh ajaran Zionisme. So dia ceritalah tentang samalah macam saya cakap tadi, dia cerita tentang ajaran sejarah perkembangan dia macam mana, siapa pengasas dia Zionisme, dan kenapa dia nak bertapak di beberapa buah negara pada zaman moden, dan bagaimana cara dia nak melemahkan lagi umat Islam ni ataupun dia nak memisahkan lagi umat Islam pada zaman tu dengan membawa ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam. Buku ini memang sangat-sangat menarik sebab kita boleh tahu bagaimana bagaimana ajaran itu disesatkan oleh umat Islam, dan bagaimana juga cabaran umat Islam untuk menghadapi sesuatu ajaran yang bertentangan dengan Islam itu. Bagaimana umat Islam dia melawan ataupun dia menolak sekeras-kerasnya dengan ajaran tersebut. So memang sangat-sangat menarik untuk dibaca buku ini. So jadi kesimpulannya yang boleh saya dapat ialah kita sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa berwaspada serta sentiasa berhati-hati dengan tipu helah yang digunakan oleh mereka, terutama di Malaysia sekarang ini. Kita terdapat banyak negara-negara, banyak ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam. Contohnya macam pluralisme agama, Qadiani, Zionisme dan sebagainya. Jadi kita sebagai umat Islam, kita kenalah berhati-hati
dan kita hendaklah kena peka supaya kita tidak terjebak ataupun kita tidak terjebak dengan tipu hela mereka. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.